keadaan yang amat berat yang sedang meliputi diri dia, maka dia berlindung di bawah selimut ni, kain ni kan. Qum fa'anzir, tinggalkan ketakutan kamu dan juga tekanan yang sedang kamu hadapi ni, tapi bangunlah bersama-sama dengan itu. Maka seruan ini adalah untuk membentuk satu kekuatan kan? Kekuatan yang hanya akan didapati daripada berhubung secara benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dengan membesarkan Tuhanmu, rabbaka fakabbir, agungkanlah, nyatakan dengan jelas kebesaran Tuhanmu. Ini adalah deklarasi tauhid, katakan, sebagai kandungan utama kepada dakwah rasul-rasul. Sampaikan kan seruan tauhid ini dengan jelas, tanpa segan ataupun ragu. Walaupun seruan ini akan menimbulkan tentangan yang besar daripada masyarakat jahiliah kan. Bukan saja masyarakat jahiliah, sepanjang zaman bila saja seruan tauhid ini diketengahkan kan, dia akan ditentang kan. Termasuklah kalau kita baca ayat-ayat tentang ahli kitab Bani Israel, tentangan ini juga datang daripada golongan-golongan agama yang tidak betul kan, tidak benar. Mereka juga menentang seruan tauhid ini. Karena itulah kita dapati kan dalam ahli kitab, pengalaman ahli kitab Bani Israel, mereka telah minta supaya ditangkap Nabi Isa alaihissalam yang mengepalai usaha menangkap Nabi Isa ini adalah ketua rabai kan, ataupun ketua agama kan, Bani Israel Yahudi itu, yang kerana seruan tauhid Isa alaihissalam kan. Jadi ini adalah isu yang pertama sekali, agungkanlah kan, declare ataupun nyatakan dengan jelas seruan tauhid ini, supaya semua orang memahami benar-benar bahawa ini adalah isu yang penting yang diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui rasulnya kan. Jadi sebenarnya kita katakan kan, seruan ini bukan seruan untuk mengajak manusia menyembah Allah saja kan, tapi mengajak manusia supaya yang penting lagi daripada itu ialah meninggalkan sembahan-sembahan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan mengajak manusia menyembah Allah, tapi mengajak manusia meninggalkan semua bentuk tandingan-tandingan syarikat yang disamakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Ini adalah isu yang terbesar yang menjadi asas pertama dalam seruan para rasul ni kan. Kerana itu thiyabaka fatahhir, proses mentauhidkan Allah, membersihkan, dia perlu kepada pembersihan kan. Seperti kita kata tadi, dia bukan mengajak kan manusia untuk mengenal Allah, menyembah Allah saja, tapi yang lebih besar daripada itu adalah membersihkan semua bentuk perkara yang anti tauhid kan. Sebab itu seruan ni adalah thiyabaka fatahhir, pakaian kamu bersihkanlah kan. Ini adalah dalam konteks ini kan, setengah tafsir ni menjelaskan thiyab ni sebenarnya pakaian kan. Thawb ni mufrad singular, thiyab ni adalah plural kan, jamak kan. Thiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu. Kerana tidak boleh kan, dalam konteks ini yang dirujuk penting adalah thiyab ni adalah merujuk kepada hati kan.
tempat di mana tauhid ini mesti berada. Boleh juga kalau ada orang tafsir yang lain juga menyebut tentang pakaian yang sebenarnya kan. Kemaskan diri kamu untuk mengikut tanggungjawab ini. Tapi dalam bahasa Arab kan, daripada dulu lagi kan, siap ini biasa digunakan juga untuk menyebut tentang hati kan. Dalam nota tu saya ada sebut juga kan, contoh-contoh puisi Arab yang nama ni kan, thiyabu bani aufin tahara naqiyatun kan. Hati Bani Auf dimaksudkan, thiyabi bani Aufin adalah, maksudnya hati Bani Auf adalah benar-benar suci, tahara naqiyatun kan. Jadi perkataan di sini juga kan, sesuai dengan konteks dia kan, yang sebelum dan selepas kan, siyak kan. Kalau dalam konteks tafsir ni dia ada kan, konteksnya kan. Maka lebih tepat makna di sini adalah tentang masalah bersihkanlah hati kamu daripada semua bentuk syirik kan. Kerana tauhid ini tidak boleh berlaku hanya dengan kita kata menyembah Allah Subhanahu Wa Taala saja, tapi yang penting proses dia adalah proses membuang daripada bekas tauhid ni nak masuk, daripada segala bentuk anti tauhid tu. Itu adalah proses yang lebih penting. Sebab itulah kita declare kan, kita ucapkan di dalam syahadah kita, dia adalah bara'ah dulu kan, melepaskan diri semua daripada semua bentuk ilah-ilah yang lain. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah kan. Dia bukan untuk mari sembah Allah saja, tapi yang lebih besar daripada itu adalah membersihkan jiwa ini daripada semua bentuk-bentuk yang lain, sembahan-sembahan, pergantungan hati kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinan terhadap apabila saja ada susah hati, apabila saja ada ketakutan, apabila saja ada kesedihan, tekanan dan sebagainya, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga bila ada ketakutan terhadap nyawa ke terhadap apa saja, rezeki, semua ini adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah satu perkara yang dituntut daripada hubungan tauhid dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Bukan saja masalah meninggalkan sembahan batu-batu tu kan, tapi pergantungan hati sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kecintaan, dalam ketakutan, dalam pengharapan kan, semuanya kepada Allah SWT. Ini adalah tuntutan yang dituntut oleh Al-Quran Karim kan. Jadi bersihkan hati kamu daripada segala pergantungan kepada yang lain daripada Allah. Kalau ada lagi rasa pergantungan kepada manusia, ada lagi mengharap kepada manusia, takut kepada manusia, dan kecintaan kepada manusia berlebihan dan juga kepada dunia ni, itu boleh menghalang tauhid ni daripada berfungsi dengan benar kan. Jadi pembersihan ini adalah proses yang lebih besar lagi daripada memasukkan kan. Dia kena bersihkan semua dulu daripada segala bentuk pergantungan kepada yang lain, barulah tauhid ni secara automatik dia akan tertegak kan. Jadi ini adalah seruan yang dituntut kan. Jadi kenapa? Sebab dalam Allah Subhanahu Wa Taala, masalah syirik ni adalah masalah yang paling besar sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbuna kan, ilahana wa rabbuna kan, Tuhan kita dan sembahan kita kan, pencipta kita. Allah sebut warujza fahjur, tinggalkanlah segala bentuk kekotoran kan. Rijz ni adalah rijsun ataupun rijzun. Rijza kan, rijzi dia adalah kotoran
Kan? Apa saja benda yang manusia akan rasa jijik dalam hati, ini dipanggil rijs, kan? Ataupun rijsun, sin ataupun zai, kan? Dua-dua ni merujuk kepada perkara-perkara yang kotor, yang hati manusia akan rasa jijik, muak kepada dia dan sebagainya, kan? Tapi dalam hal ni Allah SWT membayangkan, dan ini adalah tinggalkanlah warujza fahjur, semua bentuk pencemaran yang boleh mencemarkan tauhid ni, kan? Jadi ini sebenarnya perkara yang besar lah, kan? Sebab dan Al-Quran Karim menjelaskan tentang tauhid dalam berbagai-bagai bentuk, kan? Kita akan baca banyak ayat-ayat dalam Al-Quran Karim ni menekankan tentang masalah tauhid ni, sehingga tidak ada langsung trace ataupun kesan-kesan syirik ini daripada hati, kan? Tinggalkan segala bentuk kemungkinan matlamat-matlamat yang mungkin boleh mencampuri sebab kita melaksanakan tugas ini, kan? Mengajak manusia dan sebagainya, menyampaikan mesej Allah Subhanahu Wa Taala, menceritakan tentang agama kepada manusia, kan? Allah Subhanahu Wa Taala menuntut supaya ditinggalkan, jangan ada satu trace ataupun kesan-kesan walaupun kecil, kan? Tentang mengharap yang selain daripada Allah SWT, bergantung harap kepada Allah, kan? Dalam masalah melaksanakan, kan? Rabbaka fakabbir, kan? Hum fa'anzir, bangunlah dan bagi peringatan. Peringatan ni mestilah bersih, kan? Pelaksanaan dia mesti bersih dari segala bentuk trace syirik, kan, dalam diri, kan? Ini kan, mungkin sebab Rasulullah SAW telah bersih daripada segala bentuk syirik ni sebelum lagi dia diangkat menjadi Rasul. Memang Rasulullah SAW Allah SWT telah jaga dia dari segala bentuk amalan-amalan syirik, kan? Tapi ini juga adalah peringatan ataupun penjelasan kepada yang disampaikan mesej ni kaum Quraisy, kan, sendiri, bahawa dan juga pemuka-pemuka Quraisy al-Malak ni, bahawa sebenarnya Rasul Allah Subhanahu Wa Taala adalah amat tegas dalam masalah syirik ni, kan. Dan ini adalah satu perkara yang tidak ada kompromi langsung di dalam Islam, kan. So, semua orang kena faham bila deal dengan Muslim bahawa syirik ini tidak ada tempat langsung dan tidak ada ruang langsung boleh diterima di dalam din Allah SWT dan di dalam perhubungan dengan Muslim, kan. Muslim tidak boleh ada dan tidak akan berkompromi langsung dengan ini. Ini adalah mesej kepada, sebenarnya sebab Rasulullah SAW memang akan dijaga daripada syirik, tidak akan ada langsung terus syirik daripada sebelum menjadi Rasul sehinggalah wafat Rasulullah SAW, kan. Allah jauhkan dia daripada segala bentuk syirik ni, kan. Tapi ini adalah mesej penting kepada manusia yang akan deal dengan Rasul ni, bahawa tidak ada langsung ruang untuk berkompromi dalam masalah syirik ni dengan Rasulullah Subhanahu Wa Taala, kan. Dan juga siapa saja yang mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau Muhammad, kan, la tamnun, kan, jangan kamu, kan, hentikan, kan, seruan kau ni, kan, kerana merasakan bahawa engkau telah berlaku berbuat banyak, kan. Itu lebih jelas, kan. Sebab tu saya letakkan merah dalam nota tu, kan, dalam terjemahan tu. Dia tidak tepat, jangan kau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, kan. Sebab dia Rasul ni memang dia dah korban dengan segala benda, kan. Dia tidak ada benda yang dia akan harapkan lebih banyak lagi dari segi kebendaan dan sebagainya, kan. Tapi jangan kan, Rasulullah diingatkan Allah supaya tidak merasa bahawa dia telah berbuat banyak dah, kan. Dah ajak banyak, dah buat macam-macam sehingga merasa cukup, kan.
berhenti, tak payah dah ajak. Seperti mana yang berlaku kepada kisah Nabi Yunus alaihissalam, kan? Dia rasa dah sampai ke puncak dah, kan? Maka dia tinggalkan kaum dia. Ketika mana belum datang lagi perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang membolehkan ataupun mengizinkan dia untuk meninggalkan kaum dia. Seperti mana kisah Nuh, surah Nuh yang kita baca tu, Allah Subhanahu Wa Taala memang telah pun nyatakan kepada Nuh ni, kan, supaya berhenti, kan, mengajak dia ni, kaum dia. Dan kerana Nuh sendiri menyatakan andainya, kan, dibiarkan hidup lagi kaum yang rosak ni, pasti anak-anak mereka juga akan rosak, kan, mereka juga akan merosakkan manusia lain, kan. Jadi ketika itu, kan, bila saja Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan perintah kepada Rasul, dia mengizinkan supaya meninggalkan kaum dia ni, pastilah mereka akan ditimpa azab. Itu adalah masa dia, kan. Tapi Allah bagi tahu kepada Rasulullah SAW, kamu jangan ambil keputusan ini kerana kamu rasa kamu telah berbuat banyak, kan. Sebab banyak, dah cukup dah ajak mereka, maka ini adalah satu yang salah, kan. Jadi janganlah engkau, kan, la tamnun, kan, tastakthir, kan. Kamu, kan, berhentikan usaha-usaha kamu ni, kan, kerana menganggap dia sudah banyak, kan, sudah banyak yang kamu lakukan, kan. Jadi ini adalah peraturan asas kepada rasul-rasul, supaya mereka yang menentukan mereka untuk berhenti ataupun terus menyeru adalah Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Sehinggalah ke batas saat yang terakhir, kan. Wali rabbika fasbir, kan, dan kerana Tuhanmu bersabarlah, kan. Bersabar, kan, atas arahan daripada Tuhan. Jadi segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ni semuanya adalah di atas skema dan juga petunjuk daripada Allah, daripada Tuhan, Rabb, kan, Rabbika, kan, Tuhan kamu, daripada Tuhan. Bukan berdasarkan kepada keinginan ataupun sangkaan kamu saja, kan, tapi semuanya adalah mestilah berasalkan daripada apa yang diperintahkan oleh Tuhan kamu, kan. Sebab dalam kita akan baca juga kisah, contohnya kisah Al-Kahfi, pemuda Kahf, kan, gua, kan, surah Al-Kahf. Mereka ni lari meninggalkan kaum ni kerana mereka tak mampu, kan, tak mampu untuk bersembunyi di dalam gua, kan. Sebab mereka rasa kalau mereka duduk lagi di tengah-tengah kaum mereka ni, maka akan iman mereka akan rosak, kan. Jadi mereka lari dan bersembunyi dalam gua ni, kan. Tapi tidak bagi Rasul dia hanya boleh melakukan ambil keputusan ni hanya apabila datang izin daripada Allah, daripada Tuhan, kan. Sebab itu kerana Tuhanmu, li rabbik fasbir, kan, bersabarlah kerana Tuhanmu, kan. Jadi teruskanlah ajakan ini hinggalah kaummu tidak ada alasan lagi untuk menolak kamu, kan, sama ada untuk menerima atau menolak, kekal menolak tanpa alasan yang benar, kan. Sehingga tak ada alasan lagi dah, kan. Ajak mereka, kan. Nanti bila mereka tetap dalam keadaan menolak ni, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang akan mengazab mereka, kan. Bentuk macam manakah yang akan Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada mereka ni, kan? Iaitu fa idza nuqira fin naqur, apabila sangkakala ini ditiup, kan, inilah kemuncak daripada amaran Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Bersabar kerana Tuhan kamu, sebab ini adalah perintah daripada Tuhan kamu, dan buatlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kamu, memerintahkan kamu bersabar. Dan sehinggalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menentukan, kan, apabila kemuncak daripada amaran Allah Subhanahu Wa Taala, pasti akan datang hari yang mana, kan, semua manusia, sama ada yang dah mati ketika itu ataupun yang masih hidup ketika itu, akan menghadapi kesulitan, kan. Jadi kepada yang dah pergi dulu, yang dah mati dulu, mereka mungkin tidak lagi berada, kan, ketika mana kehancuran di atas muka bumi ini berlaku.
Tapi Allah SWT akan hidupkan balik, bangunkan balik dengan sangkakala. Kan? Yang kedua, kan? Jadi nuqira fin naqur, kan? Ditiup, kan? Sangkakala ni, kan? Trumpet ni, kan? Bila ditiup ini, kan? Dia juga akan melibatkan semua orang yang telah mati, kamu juga orang kafir, wahai orang kafir, akan dibangkitkan oleh Allah SWT balik nanti. Kan? Jadi Allah kata fa idza nuqira fin naqur, apabila sangkakala ini ditiup, kan? Maknanya jangan biarkan mereka bersabar kerana Tuhan kamu, kan? Kerana Allah lah yang akan mengazab mereka apabila sampai ketikanya, iaitu fa idza nuqira fin naqur, bila sangkakala ni ditiup, kan? Adalah kemuncak datangnya amaran daripada Allah SWT. Itu datangnya hari pembalasan yang dinanti-nanti, yang diancam, kan, kepada manusia ni, kan. Fadzalika yauma idzin yaumun asir. Hari itulah ialah hari yang serba sulit, kan. Yauma idzin yaumun asir, kan. Dia bukan hari yang mudah, kan. Asir ni lawan dia yasir, kan. Bagi orang kafir, alal kafirina ghairu yasir, kan. Bagi orang, terutama bagi orang kafir, hari itu tidak akan dimudahkan bagi mereka. Ghairu yasir, pasti mereka akan, memang hari itu adalah hari yang sulit, kan, kepada semua manusia, kan, akan melalui masa yang amat besar ini, kan. Tapi bagi orang kafir, Allah SWT sebut hari itu ialah hari yang tidak dimudahkan bagi mereka, kan. Mereka tidak akan merasai kemudahan melalui hari itu, kan. Jadi sebab mereka menyangkakan bahawa Allah SWT akan bagi mereka kelebihan, kan. Inilah yang mereka selalu ulang, kan. Harapkan asa rabbuna an yubdilana khairan minha, moga-moga saja Allah SWT akan menggantikan kepada kita yang lebih baik daripada apa yang telah hancur daripada kita ni, kan. Itu yang disebut di dalam kan, surah Al-Qalam kita baca tu, kan. Itu sikap mereka, kan, yang sentiasa menyangka Allah SWT akan bagi yang lebih baik bagi mereka. Tapi Allah SWT menafikan ni, bahawa bagi orang kafir khususnya yang engkar kepada amaran Rasul ini, kan, kafir ni engkar, kan, pastilah tidak akan mudah kepada mereka, kan. Allah mengingatkan mereka bahawa tidak akan jadi hari yang mudah bagi mereka ketika mana ditiup sangkakala ni, kan. Jadi kita baca, kan, Allah SWT telah menjelaskan bahawa masa ni, timing ni di sisi Allah SWT tidak sama, kan. Di antara manusia, di antara dunia kamu dengan timing Allah SWT, kan. Jadi selepas saja matinya manusia ni, dia akan terus berhadapan dengan keputusan datangnya hari pembalasan ni pada Allah SWT nanti, kan. Jadi ini adalah round pertama, kan, blok yang kita baca ni, kan. Allah SWT menjelaskan kepada Rasul SAW kan, akan nature of ataupun sifat asas, kan, tugas dia, kan. Kalau dalam surah Muzammil disebut tentang nature of preparations, kan, training ataupun persediaan yang dia kena siapkan. Dalam surah ni Allah ceritakan tentang sifat ataupun nature, sifat asal kepada seruan, kan, ataupun perjalanan dakwah, tugas yang akan dilakukan oleh Rasul ni, kan. Di samping, kan, memberi hujah-hujah kepada Rasul ni, kenapa Rasul ni kena bersabar, kan. Sebab Allah SWT telah sediakan, kan, masanya kepada orang-orang yang mengingkari ini, mereka akan melalui sesuatu yang tidak akan dimudahkan bagi mereka pada hari itu, kan. Kemudian Allah SWT, kan, dalam blok yang seterusnya, kan,
Allah Subhanahu Wa Taala menjawab kan, kepada Rasul ni, menjelaskan, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkan aku sendiri yang akan bertindak kan, terhadap orang-orang yang kan, dia bukan aku sendiri telah menciptakannya, tidak tepat terjemahan kan. Khalaqtu wahida, yang aku telah cipta mereka ni dalam keadaan bersendirian dulunya kan. Itu maksudnya kan. Wahida ni fi'lan wahid, kita kata orang yang rasa dia bersendirian, dia sunyi kan, itu kita kata wahid kan. Allah kata khalaqtu wahida, aku telah ciptakan dia kan dalam keadaan berseorangan pada mulanya kan. Sebab mereka ni kan tadi nak menjawab soalan tadi kan, ayat 10 ni kan, orang kafir ni merasakan bahawa Allah akan bagi mereka nanti sebab apa yang Allah bagi di dunia ni kan, kelebihan-kelebihan yang ada pada mereka hari ini akan menjadi hujah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan bagi yang lebih baik lagi di hari kehidupan next kan. Ini juga yang dipercayai oleh orang Cina ke apa kan. Sebab itulah mereka menyediakan, Firaun pun macam tu juga kan, sediakan macam-macam benda yang mereka bawa untuk masuk sama kubur mereka ni kan. Cina bawa Cina yang bukan Muslim lah, bawa duit dan sebagainya kan dalam kubur dia, sebab dia percaya dia akan melalui kehidupan yang menyenangkan nanti kan. Begitu juga pemuka-pemuka Quraisy ni kan, mereka juga menyangka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi mereka kebaikan nanti kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Zarni, tinggalkan aku dengan mereka ni." Ini juga perkataan zarni juga kita baca dalam surah apa? Surah Al-Haqqah kan. "Zarni wa man khalaqtu wahida." Bukan surah Al-Haqqah, dalam surah Al-Qalam kan. "Zarni, tinggalkan, biarkan aku yang bertindak terhadap orang yang dulu aku cipta mereka ni bersendirian mula-mulanya kan. Tak ada apa pun, tidak ada manusia ni dicipta mula-mula, tidak ada sesiapa pun yang bersama-sama dengan dia kan. Dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja kan. Kemudian Allah kata, "Wa ja'altu lahu malan mamduda." Dan aku yang memberi kekayaan yang melimpah-limpah kepada dia kan. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala kata, asalnya manusia ni tak ada apa pun yang memberikan kepada dia. Ja'altu lahu, akulah kan. Ja'altu tu aku telah berikan dia kan, jadikan kepada dia. Lahu malam mamduda kan. Mala, kekayaan, harta, mamdudan kan, yang melimpah-limpah kan, yang banyak sekali kan. Padahal mula-mula dia seorang saja kan. Wa banina syuhuda, dan anak-anak yang selalu bersama dengan dia kan. Anak-anak, sebab orang-orang Arab ni, bagi dia ini adalah pengaruh kan. Anak-anak sama anak lelaki-lelaki kan, yang ramai, yang banyak bersama dengan, selalu menjaga dia kan. Ini yang menyebabkan mereka menjadi sombong kan. Kerana mereka sepatutnya apa yang diberikan Allah SWT ni, mereka mensyukuri dia kan. Tapi bagi mereka, inilah menyebabkan mereka takabur dan sombong kepada Allah SWT sendiri dan kepada manusia kan. Walaupun dengan alasan kan, ini psikologi yang kita nak kena faham mereka ni kan. Mereka kata mereka tidak mahu menerima Rasul ni kan, kerana Rasul ni adalah orang yang miskin juga sebenarnya kan. Dan apa yang dibawa oleh Rasul ni tipu saja kan. Dia adalah dongeng orang terdahulu kan. Asatirul awwalin kan. Dia adalah yang direka-reka, yang dibawa oleh Rasul daripada orang dulu-dulu kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan, kita baca tu kan, dia adalah Rasulur Rabbik, Rasul yang Rasulu Rabbihim, fa'asawur Rasul Rabbihim kan. Mereka telah mendustakan kan? Mereka telah mendurhakai Rasul yang datang, yang dihantar oleh Tuhannya kan. Itu adalah perkara yang mereka lupa kan, bahawa Rasul ini kan, yang datang
ni adalah daripada Tuhan. Yang bukan datang sendiri kan, tapi dihantar daripada Tuhan untuk mengingatkan mereka bahawa jangan tenggelam dalam apa yang kamu rasa Allah bagi kepada kamu ni, kan? Jadi jangan tuduh Rasul ni dusta, jangan tuduh dia adalah bawa berita-berita yang tak betul, kerana dia datang daripada Tuhan yang telah memberi kamu kekayaan ni sebenarnya, kan? Jadi bila Allah hantar seseorang untuk mengingatkan kamu, pastilah, kan, yang bagi kamu kekayaan ni Allah juga. Bila Allah hantar seseorang, pastilah ada sesuatu yang tak kena pada kamu, kan? Itu adalah logik, kan? Yang implication daripada ingatan Allah SWT ni, kan? Jadi apa yang kamu sangka tu tak betul, kan? Bahawa Allah bagi ni kerana specialnya kedudukan kamu, dan kamu akan dapat yang lebih baik lagi nanti, kan? Jadi sekarang ni Allah yang bagi kamu harta tu sendiri, yang menghantar Rasul ni untuk mengingatkan kamu, kan? Sebab itulah Allah kata, kan, Allah cipta kamu dulu sendiri saja, kan? Jadi ini percakapan ni, discourse ni, dialog ni ditujukan kepada orang-orang yang engkar ni, kan? Terus, kan? Allah kata, kan, dan aku berkelapangan, kan, wa mahattu lahu tamhida, kan? Dan aku telah menjadikan, kan, kehidupan mereka ni kehidupan yang, kan, mudah, kan, yang lapang dan senang, kan? Tidak ada masalah banyak yang mereka lalui dalam dari segi masalah kebendaan ni dalam kehidupan mereka, kan? Dan juga apa pengaruh dan sebagainya. Allah SWT telah bagi dia jalan yang mudah untuk dia sampai kepada kedudukan dia yang tinggi dalam masyarakat dia, kan? Kedudukan dan kuasa yang dia ada dalam masyarakatnya, kan? Sehingga, kan, ini yang kita sebut, kan, apa yang diinginkan adalah supaya dia rasa dia hendak Allah SWT tambah lagi, kan? Thumma yatma'u an azida. Ini adalah kesalahfahaman kesalahsangkaan yang wujud di dalam psikologi orang-orang kafir ini, kan? Jadi kenapa mereka menolak Rasul ni, kan? Kerana kedatangan Rasul ni daripada Allah yang memberi, Allah yang asalnya memberi mereka kekayaan ni, supaya Rasul ni mengingatkan kepada mereka, cukup-cukuplah, macam itulah, kan? Maksudnya, kamu menyangka bahawa harta-harta yang kamu ada ni semua adalah Allah bagi supaya kamu hidup senang tanpa ada apa-apa pertanggungjawaban, kan, di atas semua harta yang diberi kepada kamu, kan? Sebab itu diperingatkan selalu, kan, bila kita baca, kan, kerana mereka ni, kan, ara'aita alladhi yukadzibu biddin, tidakkah kamu tengok orang yang mendustakan hari pembalasan ni, kan? Apa dia yang mereka dustakan? Mereka tak mau gunakan harta mereka ni untuk, kan, fadzalika alladhi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, nak bagi ta'am, makanan kepada orang yang miskin, kan? Mereka tak mau gunakan harta mereka kepada perkara yang sepatutnya mereka gunakan, kan? Dan merasakan Rasul ni menghalang mereka daripada kehidupan yang mereka rasa selesa ni, kan? Sedangkan Rasul ni tidak datang kerana diri dia, kan? Tapi dia dihantar oleh orang yang zat yang memberi mereka kuasa dan semua apa yang mereka ada ni, kan? Jadi sebab tu mereka bersungguh-sungguh sekali nak menolak, kan, apa yang diajak oleh Rasul ni, kan? InsyaAllah rasanya kita berhenti dulu setakat ni. Nak habiskan ni. Okey, kita habiskan sikit lah. Baik 17, kan? Summa yatma'u an azida. Kemudian dia ingin sekali supaya agar Allah menambah lagi, kan, apa yang dia ada, kan, di akhirat nanti, kan? Menyebabkan dia menolak dan memandang kecil peringatan Rasul tentang azab yang bakal datang ni, kan? Itu yang sebut tadi, kan? Kemudian dia kata kalla, Allah jawab tidak mungkin sama sekali, kan? Certainly not, tidak mungkin sama sekali. Kalla ni ucapan yang amat tegas lah, kan? Menolak, kan? Kalla, tidak mungkin akan berlaku. Innahu kana li ayatina adida, kan? Sebab, kan, dia telah sebenarnya apa yang dia buat bila dia menentang Rasul yang dihantar oleh Allah SWT ni,
kan? Envoy daripada Allah, kan, utusan khas daripada Allah SWT untuk mengingatkan mereka tentang tenggelam yang mereka di dalam apa yang dikurniakan Allah sendiri kepada mereka, kan? Apa yang mereka buat ialah mereka telah menentang apa yang kami hantar kepada mereka ni, kan? Jadi tak mungkin Allah akan bagi kamu kelebihan lagi, kerana, kan, kamu telah menentang ayat-ayat kami, termasuklah Rasul, kan? Rasul yang diutus ni, dan juga ayat-ayat yang dibawa, kandungan mesej yang dibawa oleh Rasul ni, kan? Sa'urhiquhu sa'uda, dan aku akan, kan, memberi beban kepada mereka ni dengan, kan, pendakian yang menyusahkan, kan? Ini yang disebut juga di dalam surah Al-Balad, kan, wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah. Kami telah menunjukkan kepada manusia ni dua jalan kebajikan dan kejahatan, kan? Falaqtahamal aqabah, tapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar, kan? Wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apakah jalan yang sukar ni, kan? Fakku raqabah, iaitu melepaskan orang-orang yang, kan, perbudakan hamba, kan? Au it'amun fi yaumin zi masghabah, min zi masghabah, atau memberi makan pada hari yang terjadi kelaparan kepada anak yatim, kan? Yatiman dza maqrabah, yang ada hubungan kerabat, ataupun orang miskin yang sangat fakir, kan? Au miskinan dza matrabah, thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bil sabr wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ini jalan yang mendaki ni, Allah kata, kan? Jadi Allah SWT kata, kalau mereka tidak mahu melalui jalan ini di dunia, nanti, kan, sa ni ialah masa depan, kan? Sa'urhiquhu, sa ataupun saufa, kan? Sa'urhiquhu, kami akan paksa dia nanti untuk mendaki jalan yang sukar ini pada nanti selepas ketika mana datangnya detik yang dijanjikan Allah SWT ni, kan? Jadi kalau sekarang mereka tak mau melalui ini, kan, Allah akan paksa mereka nanti untuk melalui jalan yang sukar ni di akhirat nanti, kan? Sebab jalan yang sukar ni di dunia adalah Allah sediakan dua jalan. Satu, jalan yang, kan, mendaki lagi sukar, kan? Falaqtahamal aqabah, kan? Wa hadainahun najdain, kami tunjukkan dia dua, kan, najdain, kan, jalan, kan? Yang mendaki ni jalan untuk membawa dia kepada kebaikan, yang sukar di dunia ni, kan? Tapi dia tak mahu jalan tu. Jadi Allah kata sa'urhiquhu sa'uda, kami akan bebankan dia nanti, paksa dia dengan pendakian yang akan menyusahkan dia, pasti akan menyeksa dia di hari akhirat nanti, kan? Kerana mereka tidak memilih, tidak mempunyai keberanian untuk melalui jalan yang sukar ni di dunia lagi, kan? InsyaAllah kita berhenti dulu, kan? Alhamdulillah kita telah habis ayat 17 ni. Kita akan sambung pagi besok blok yang seterusnya. Semoga Allah SWT bangunkan kita besok dengan persediaan jiwa yang, dan juga pemikiran yang hidup dan segar untuk mengkaji lagi, insya-Allah, melalui lagi ayat Allah SWT ni, dan menjadikan dia sebahagian daripada petunjuk kepada kehidupan kita, kan? Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka